Okey? Itu. Saya tertarik untuk petik kenyataan daripada Peguam Hak Asasi Latifah Koya. Ya. Beliau Latifah Koya. Latifah Koya, Peguam Hak Asasi. Ini kartun Zuna ke apa? Saya teruskan soalan tuan. Dia bukan Peguam Hak Asasi. Dia buat apa tu? Dia Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Mahathir. Peguam Hak Asasi. Dia komen macam itu. Dia kata dia mengecam tindakan segelintir pihak yang memanggil melakukan pengadilan sendiri. Macam kan yang bila kes Kemat ni yang ada orang buat statement. So orang tu panggil untuk buat permohonan maaf tu, dia kecam benda tu. Dia kata itu seperti membuli. Okey. Bab ni walaupun saya menyampah dan benci dengan Latifah Koya ni, bab ni saya setujulah. Negara kita ada undang-undang. You cannot take the law in your hand. Kita kalau tak puas hati dengan tindakan mana-mana pihak, lapor kepada pihak polis. Jangan kau pula jadi polis, kau duk panggil orang, kau paksa dia minta maaf. Itu bukan kau punya kerja. Kerja kau buat laporan polis. Biar polis bertindak. Polis pun tak boleh hukum. Polis tak boleh pukul orang. Polis boleh tangkap dia selepas ada orang buat report polis, atau polis sendiri buat report polis, tangkap dia, siasat dia. Kalau ada kes yang kuat, cadangkan kepada, hantar kertas siasatan kepada AG Chambers. Kalau AG Chambers setelah siasat, setelah meneliti kertas siasatan, mendapati ada kes yang kuat, maka ianya perlu melalui proses pendakwaan. Jangan kita pula menjadi hakim. Kita juga nak jadi polis. Kita siasat, kita jadi hakim, kita hukum. Tapi tu ini kaedah-kaedah gangsterism ni tak boleh. Betul, saya tak nafikan. Saya tak nafikan bahawa ada kalanya memang kena layan orang-orang yang tak faham bahasa ni macam ni. Tetapi kena ingat, orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina agama Islam ni, orang ni patut dihadapkan ke muka pengadilan. They are the criminals. Tapi kalau kamu sendiri nak menyiasat, sendiri nak menjatuhkan hukuman, kamu akhirnya akan jadi penjenayah. Dan kamu tak pasal-pasal. Orang yang menghina kalimat Allah, yang menghina Rasulullah dan sebagainya, terlepas, tiba-tiba kamu yang kena dakwa. Cerdik ke tak cerdik? Ini patut dielakkan. tak cerdik tu. Tapi kita tengok banyak komen-komen netizen daripada kes-kes yang sensitif sebelum ni. Diorang mengatakan pihak berkuasa ni lambat ke? Sebenarnya lambat proses dia. Yalah, dia kau kena faham. Bukan setakat kes kita je yang lambat. Kes musuh kita pun lambat. Betul tak? Sebab semuanya mesti melalui standard operating procedure. Kau tak boleh tiba-tiba kau nak jatuh hukum orang tu, kau nak bunuh dia, tak boleh. Kau tak boleh terus nak ambil tindakan pada dia, tak boleh. Kita negara ada undang-undang. Biarkan undang-undang tu berjalan. Lembab ke, cepat ke, tak boleh. You cannot ambil alih peranan yang patut dimain oleh penguatkuasa undang-undang yang patut menyiasat. Kau tak boleh main peranan yang patut dimainkan oleh AG Chambers, pendakwa, pihak pendakwaan. Kau tak boleh main peranan yang patut dimainkan oleh badan kehakiman. Dia ada orang buat kerja dia orang. Betul, tapi Cuma kalau kau tanya dengan orang yang ni, dia orang report polis tak? Yalah, maknanya orang yang bising banyak ni. Tak adalah. Yang duk cakap gong tu, Wang Hajar ni semua kan. Dia orang report polis tak? Dia orang nak report polis terhadap sesuatu salah laku tu pun malas. And then expect banyak juga yang hantar kat aku ni, ambil tindakan ni, apa tunggu ni. Ada pula pakai je gelaran Datuk ni, stokin pun tak boleh urus.
Kau cuba kau bayangkan mentaliti rakyat Malaysia. Kan? Aku tanya dia, awak dah report? Tak jawab. Ini masalah dia orang ni. Kan? Dia duk harap orang lain bertindak. Dan dia nak semua sekali bertindak cepat. Orang macam ni, nak ambil tindakan sendiri, ambil. Lepas tu, boleh ambil tindakan pada dia orang. Habis ada orang rasa sikit. Kita nak buat bertindak ni, mesti menggunakan otak kita. Jangan ikut nafsu, jangan ikut emosi. Kita hari ni, 2 kali pilihan raya. Yang hari ni negara jadi macam ni. Pilih seorang Perdana Menteri, dapat 3 Perdana Menteri. Salah siapa? Ni salah pengundi juga. Lepas tu dia salahkan kerajaan ni. Tak nak duit keluar, duit KWSP. Tak nak tu, tak nak ni. Engkau marah, negara di lockdown. Sekejap buka, sekejap tutup. Ramai orang bunuh diri. Last kali, datang pilihan raya. Bagi 350, bagi 150, bagi 500. Ada setengah tempat, satu rumah 1000. Engkau undi Perikatan Nasional juga. Kamu punca negara jahanam. Dan kamu marah dengan keadaan yang terpaksa kamu lalui kerana kebodohan kamu sendiri. Ini masalah. Ini masalah setengah-setengah rakyat Malaysia. Tak semualah, tapi makin ramai. Minta maaf aku bahasakan korang sebenarnya. Bukan yang cerdik lah. Yang tak berapa cerdik, yang pakai kepiah, yang geng-geng Perikatan Nasional ni. Okey. Tok, cuma tu, macam dia orang kata, satu tindakan tu lambat tu dah jawab tadi lah. Tapi bila lambat tu, proses tu tiba-tiba nanti dia orang ni terlepas. Maksudnya yang buat salah ni tadi. Tak, dia bukan soal lambat boleh terlepas. Tidak. Itu sebabnya kita tak boleh kelang kabut. Kau kena bagi peluang untuk pihak polis siasat. Pihak polis siasat, kertas siasatan tu lengkap, baru boleh hantar ke AG Chambers. Bila AG Chambers teliti, dia akan dapati ada loopholes yang boleh menyebabkan orang yang patut boleh didakwa dan boleh menang, kes tu boleh menang, boleh kalah. So dia akan pulang balik kertas siasatan pada pihak polis ke, pada pihak SPRM ke, kan? Dan kemudian pihak polis atau SPRM akan lengkapkan lagi kertas siasatan. Lepas tu dihantar pula kepada AG Chambers. Bila dah betul-betul kes tu kuat, baru boleh didakwa. Bila korang kelang kabut nak minta supaya kena cepatkan, ikut nafsu. Itu yang orang macam Muhyiddin Yassin boleh terlepas. Ini kita kena faham. Kita tak boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Zaman Latifah Koyak dulu boleh. Kan? Zaman Tommy Thomas dulu boleh. Zaman sekarang tak boleh. Kita kena make sure, kena teliti, ada concrete case, ada concrete evidence, kan? Keterangan mencukupi, baru kita boleh teruskan dengan proses pendakwaan. Ini titah baginda tuanku pemangku Raja Johor dan Yang di-Pertuan Agong, supaya tindakan tegas diambil. Kau rasa polis tak kelang kabut buat kerja? Pagi, petang, siang, malam, silap-silap 24 jam tak berhenti siasat kes ni. But we cannot simply charge. Kena bagi masa supaya ada satu kertas pendakwaan yang kukuh, yang tidak boleh dicabar dan tidak boleh bila ianya dibawa ke mahkamah, berlaku proses pendakwaan, akhirnya disebabkan kesilapan teknikal, orang yang patut didakwa dan dijatuhkan hukuman terlepas. Ini kita kena faham. Okey? Alright, ada lagi? Ada satu soalan tu. Soalan apa? Ada sedikit kemiskinan tu. Sebab saya nampak kan macam sejak hari semalam sampai hari ni, kurang-kurangnya 3 menteri sudah buat kenyataan terhadap Kemal ni. Yang di mana dalam kenyataan mereka tu diorang highlight isu untuk meredakan isu ketegangan perkauman. Sekarang ni yang kita ada isu dengan KK Mat. Saya setuju dengan pandangan mereka dalam kes lain. Tetapi janganlah buat kenyataan ketika kes yang sepatutnya Akmal
memang buat kenyataan yang betul. Kenyataan dia minta supaya KK Mat yang dah terang-terang buat satu kesilapan bukan kecil ni. Ini satu kesilapan yang boleh menyebabkan umat Islam marah. Bukan satu kesilapan yang kecil. Bila dia buat kenyataan, suruh minta maaf, suruh naikkan banner je. Benda kecil macam ni bukan tak boleh buat. Kalau benda kecil macam ni, as a businessman, you cannot make a very wise decision. Sebenarnya, apa yang dibuat oleh KK Mat ni, dia sendiri gali kubur, umpama dia sendiri gali kubur yang lahat tu dah cantik dah. Dan kita orang Islam yang marah ni kerana agama kita dihina atas perbuatan KK Mat ni, kita cuma tendang dia masuk dalam liang lahat tu je. Akmal ni kerja dia cuma tendang masuk dalam kubur tu je. Kau nak salahkan Akmal sedangkan kau yang menggali kubur. Kalau orang meniaga ni guna otak, I'm not talking about whether this guy is Chinese or Indian or whatsoever. Tetapi sebagai seorang businessman, ada kalanya kita kena untung, ada kalanya kita kena rugi. Kalau kau dah nampak stokin kau salah order, bila salah order, kamu boleh minta orang yang hantar order yang salah tu menanggung kos untuk kamu pulangkan balik stokin 1,200 pieces yang salah tu dan hantar balik stokin yang betul. Tapi kerana tak nak menyusahkan diri, dia sanggup lebih susah dengan boykot yang bakal dihadapi oleh umat Islam. This is pure stupidity. Ini bodoh. Ini bukan soal agama, ini bukan soal kaum. Ini soal peniaga yang bodoh. Dan kalau kita lepaskan peniaga yang bodoh ni terus menerus memikirkan tentang tak nak rugi dan sanggup buat rakyat Malaysia ni resah, sanggup buat rakyat Malaysia yang harmoni di kalangan orang Melayu, India, Cina dan berbilang kaum ni, selama hari ni Induk aman damai, tiba-tiba berbalah isu nama Allah diletak di stokin. Bagi aku orang macam ni tak patut hidup kat Malaysia ni pun. Dia dah jadi rakyat Malaysia, dah dapat title Datuk Seri lagi. Tapi dia sehingga hari ni tak sedar bahawa perbuatan dia itu menghina Tuhan kepada umat Islam. Dan Islam bukan agama rasmi negara ni tau. Islam agama persekutuan. It's the federal religion. Bukan agama rasmi tiap kali buat program baca doa. No. Islam agama persekutuan. Kalau Islam agama persekutuan pun kau tak kerti nak hormat, besok lusa dia letaknya, dia ordernya apa ni, alas kaki gambar bunga ros, tiba-tiba datang alas kaki gambar Jesus Christ, gambar salib. Kerana tak nak rugi, dia jual juga. Benda yang sama akan berlaku. Orang Kristian akan marah. So boleh tak kita biarkan peniaga-peniaga yang tak gunakan otak ni terus berniaga dalam negara kita? Sepatutnya, contohnya macam YB Tiong, bila ada syarikat-syarikat apa ni yang mengerjakan umrah, haji, bila mereka ni menipu jemaah umrah, jemaah haji, boleh pula syarikat-syarikat ini diharamkan. Tapi bila ada peniaga ni tiba-tiba dipertahankan. This is actually what I call as racist. Because you are defending the wrongdoing of your people based on race, not based on what are the right thing and the wrong thing that they are doing. This is very wrong. As a minister, you shouldn't behave like this. Dia kawan kita, tapi ada had lah. Janganlah benda yang betul orang buat engkau bantah, benda yang tak betul
kau diam. Kan? Okey. Itu saya rasa. Itu saja. Itu je. Tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Okey, dah 5.30. Kita ada program selepas ni. Kita ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.